Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Waalaikumsalam Puan. Salam Puan. Waalaikumsalam Puan. Bersama. Waalaikumsalam Puan. Hujan tak dekat tempat you all petang ni? Tempat ni. Hujan. Hujan ni. Mendung Puan. Mendung. Dekat Kelantan dah start hujan belum? Dah start hujan. Tapi Dah start hujan ni? hari ni panas. Hari ni panas. Biasanya hujan malam. Oh, selalu hujan malam. Kalau dekat ni, Gano kita, siapa yang Gano? Orang Gano siapa? Azwa Mat Vincent. Azwa. Hujan tak? Puan. Nak hujan dah mendung dah. Selalunya petang ni start hujan lah. Tak. Tak, Tiap hari hujan tak? Ustaz dari hujan. Belah pantai barat pun hujan ni saya rasa. Siapa duduk dekat Johor? Aisyah. Syah, hujan ke Syah kat Johor? Oh. Ya. Malam hujan. Tapi hujan jugalah. Melaka? Siapa Melaka? Tak ada. Tak ada? Oh, tak ada kumpulan Melaka Tak ada. kat sini. Tak ada orang Melaka. Oh, okey. Orang Penang? Ya. Highway. Siapa? Oh, highway. Inci Penang tipu dia belah. Dia belah dataran, daratan daratan. Tanah besar. Tanah besar kan? Penang hujan tak Inci? Tengah hujan. Dekat Pahang pun hujan saya rasa. Siapa Pahang? Faham tak ada. Genting. Siapa duduk kat Genting? Siapa adik-beradik apa Gocok Tong Apa ni? Siapa dia orang? Dia orang mana dia ni? Lupa saya. Gano. Gano. Hujan tak? Saya duduk UPM Puan. Oh, dah balik UPM dah. Sabah hujan tak you? Mendung Puan. Mendung Sini pun dekat area rumah saya pun mendung kat ni. Okay, tak apalah. Jangan kita semua mendung dah lah. Okay, alright, semua dah masuk. Okay, so hari ni saya nak bawa satu cerita lah. Masa saya undergrad dulu, saya suka ada seorang pensyarah tu mengajar. Kalau yang betul-betul terkesan di hati saya lah. Banyak pensyarah yang mengajar memang terkesan di hati, tapi saya capture satu scene di mana pensyarah ni dia mengajar tajuk pengurusan ke falsafah dalam pendidikan. So satu hari dia masuk kuliah tu, dia mengajar memang selamba. Dia masuk kuliah tu, lepas tu dia suka duduk atas meja. Dekat bucu-bucu meja tu lah dia kata. Dia kata aku nak bagi, dia cakap dengan Sunda dia cakap aku. Dia kata okay. So dia kata aku hari ni aku nak cerita lah dia kata. Aku rasa aku nak riak sikit ni dia kata. Okay. Lepas tu dia kata lah aku ada seorang kawan ni memang kaya dia kata. Memang kaya. Aku macam mana aku tahu dia kaya? Kau nak tahu tak dia tanya? Satu kelas kata nak tahulah. Lepas tu saya pun dia pun cerita okay. Aku satu hari tu aku pergi rumah dia. Aku rasa korang kenal dia ni kot. Pensyarah tu namanya tu Haji Azali. Saya memang kenal lah tu Haji Azali tu. Dia memang rapat semasa saya buat master, saya memang rapat sangat dia. Yang saya cerita kat you all yang dia jenis yang bila saya jumpa dia tu, saya hantar assignment saya dulu, dia bagi dengan bahas segala bahan dia ada tu semua dia bagi kat saya. Dia jenis macam tu Haji Azali tu. Dia memang kaya. Lepas tu dia kata aku ni memang baik dengan si Azali tu dia kata. Dia tak cakap nama tuan ke haji ke. Aku ni baik betul dengan si Azali tu dia kata. Aku pergi rumah dia, aku pijak kapet dia. Kau nak tahu bawah apa bawah kapet dia kata. Aku selak kapet dia, aku nampak duit. Itu dia. Punya kaya tak kaya kau bayangkan bawah kapet dia semua duit dia kata. Semua orang macam terpinga-pinga lah dengar. Lepas tu dia kata, tapi kau tak tahu aku lagi kaya dia kata. Kau pernah pergi rumah aku tak dia kata. Dia tanyalah kau pernah pergi rumah siapa pernah pergi rumah aku dia tanya. Tak ada seorang pun pernah pergi rumah dia. Kalau kau orang pergi rumah aku, selak duit nampak kapet dia kata. Itu dia punya apa metafora dia lah, metafora. Dia cerita tu Haji Azali tu kaya, selak kapet nampak duit kan. Tapi rumah dia,
Sekarang lately ni saya panggil dia Prof lah, Prof Rahman. Okay, masa tu saya doktor lagi masa saya undergrad. Tapi korang tak tahu aku lagi kaya, dia kata. Korang kalau pergi rumah aku, kalau pergi ruang tamu aku, selak duit baru nampak kapet aku. Kau bayangkan aku punya, berapa punya kaya aku, dia kata. Dia kata macam tu. Lepas tu, dia pun tengok student. Dia tengok student. Saya memang paling ingat cerita tu lah, dia tengok student. Kau nak tahu tak macam mana aku jadi kaya? Semua nak tahu lah kan. Okay. Lepas tu, itulah hari ni aku nak cerita lah korang macam mana korang nak jadi kaya macam aku, dia kata kan. Semua orang pun nak lah bila masuk rumah apa nak selak kapet tu pijak duit dulu baru nampak kapet dia kan. Okay. So hari ni dia kata aku nak ajar lah macam mana nak jadi kaya macam aku. Selak duit nampak kapet kan. So korang nak jadi kaya macam aku, korang kena pandai manage, dia kata. Kena pandai manage duit. Dia kata macam tu lah. Okay. Alright, itu pasal duit, dia kata. Kalau pasal kita nak disayangi murid macam mana, dia kata. Kita nak disayangi murid. Kan? Lepas tu semualah jawab, ada 3 orang jawab, ini orang ni jawab baik dengan student. Ini kan. Okay. Orang ni tak dapat lagi lah apa yang aku sampaikan ni, kan. Orang ni tak dapat lagi apa yang aku nak sampaikan. Aku kaya sebab aku pandai manage duit. Cikgu kaya sebab dia pandai manage pelajar. So hari ni aku nak ajar tentang class management. Okay. Kalau kau nak jadi kaya, kau kena manage duit. Kalau kau nak jadi cikgu yang bagus, kau kena pandai manage class. So apa yang aku nak ajar ni ialah class management. Okay. So nampak tak apa yang dia cuba tarik pada pelajar dia? Nampak tak? So apa tajuk kita hari ni? Set induksi. Okay. Itu saya punya set induksi lah. Itu saya punya set induksi untuk hari ni. Okay. So itulah set induksi yang sampai sekarang so, saya teringat-ingat lagi betapa dia bukannya riak ke apa, tapi dia nak sentuh emosi pelajar tu. Okay, dia nak sentuh emosi pelajar, nak tunjuk betapa pentingnya sesuatu perkara tu yang boleh menyebabkan dia begitu, apa orang kata, kesan dia begitu besar kepada diri tersebut. So hari ni bila tengok Prof tu punya cara dia tarik perasaan pelajar tu, dia tarik sikit-sikit perasaan pelajar tu, macam mana nak jadi cikgu yang kaya, bukan kaya duit tapi kaya daripada segi kebolehan mengajar, kebolehan nak urus kelas, kebolehan ni adalah cara dia mengurus pelajar dan dia mengurus pengajaran dia pada dalam kelas, okay, dalam classroom. Okay. So that is my induksi set hari ni. Okay. Jadinya tajuk kita yang saya akan sentuh hari ni adalah induksi set. Okay, saya terus share kepada saya punya slide lah. So ada yang kaya macam tu tak? Pijak ada yang pijak kapet selak kapet nampak duit ke? Selak duit nampak kapet ke? Saya pun nak share jugalah. Oh, Inshi dia selak Baru beli. Emas selak tu kapet tu. Emas. Dia baru beli apa? Emas. Oh boy, bisnes apa tu Inshi? Saya pun nak tahu jugalah. Saya ada. Apa dia? Bisnes apa? Apa? Buat highway. Apa dia jual highway? Dia jual highway? Ya Allah, itu tak tahulah. Dinding rumah dia ni kan, selak dinding ke nampak duit ke, selak duit nampak dinding, tak tahulah kan. Okey, sekejap saya share screen. Jadi set induksi kita hari ni, saya akan sentuh apa maksud set induksi. Okay. Kita akan tengok, mungkin perkara ni you dah belajar dah semester lepas. Patut you all yang ajar saya, betul tak? Apa ciri-ciri set induksi? Okay. Apa tujuan set induksi? Langkah dan strategi. Okay. Jadinya boleh tak siapa bagi saya satu apa yang you all faham tentang set induksi ni? Anybody can share. Saya tak nak panggil nama, you all dah familiar, saya dah selalu tegur adab dalam kelas macam mana kan. So anybody can share kat sini.
Puan Izzah. Izzah, okay Izzah. Okay, set induksi ni ialah pemula. Macam kita nak pastikan pelajar betul-betul pelajar bersedia nak belajar dan dia macam hint tentang apa yang kita nak ajar pada hari tu. Okay, nak suruh pelajar bersedia lah. Okay. Nak suruh pelajar bersedia kan kita nak wujudkan supaya pelajar tu berada Tarik dalam minat. tarik minat. Hint dekat student. Tarik hint. fokus. Tarik apa? Pelajar. Tarik apa? Tarik pelajar tu. Tarik fokus, tarik minat lagi apa? Alia kata tarik diri. Ambil mood. Merangsangkan murid. Ambil mood. Apa Azra? Merangsangkan murid. Merangsang murid, tarik mood dia orang. Okay, it's all betul, it's all correct. Cuba kita tengok secara this is apa orang kata mungkin apa yang Dr. Dola Hada dia ada dia punya definasi mungkin berlainan tapi maksud dia konten dia is might be samalah. Okay, jadi kalau kita tengok apa itu set induksi dan tujuannya. Okay, set induksi adalah langkah apa? Langkah apa? Okay, permulaan. Starting. Pertama, permulaan lagi. Awal. Lagi awal. Okay. So semua betul. Induksi adalah langkah yang pertama, permulaan, pengenalan. Okay. Dalam pengajaran dengan melaksanakan apa? Dengan pelaksanaan pelbagai apa? Cara, kaedah, lagi? Strategi. Okey, cara, kaedah, strategi, aktiviti. Okey, bagi memulakan pengajaran untuk Menarik minat. menarik minat dan Perhatian. menarik minat dan menyediakan menarik perhatian, menarik minat tu samalah dan menyediakan pelajar bagi mengikuti pembelajaran seterusnya. Okey. Juga untuk memperkenalkan apa? Tajuk. Tajuk satu, lagi? Pembelajaran. Kandungan. Yes, objektif ataupun kandungan bagi pengajaran. Okay. So kita boleh katakan set induksi itu sebagai langkah awal, langkah permulaan, lagi apa? Langkah pertama dalam pengajaran dengan melaksanakan pelbagai kaedah boleh, strategi boleh nak guna, cara bagi memulakan pengajaran untuk menarik minat, menarik motivasi, menimbulkan mood, menimbulkan fokus dan menyediakan pelajar bagi mengikuti pembelajaran seterusnya, juga untuk memperkenalkan objektif boleh, konten boleh, tajuk boleh bagi pengajaran tersebut. Okay, right? So kalau you all baca dalam journal, kalau baca dalam penulisan akademik, set induksi juga dikenali sebagai set anticipatory. Set anticipatory maknanya set induksi lah, set permulaan. Sebab kalau you cari induction set ataupun set induction dalam pembacaan, ada setengah-setengah penulis mengatakan itu sebagai pengenalan kepada permulaan pengajaran pada awal-awal first kuliah. Okay, so ada pengkaji yang define that is set induksi set. Okay, so you all jangan confuse sebab dalam set induksi kita adalah dalam micro teaching, dalam pengajaran ataupun dipanggil set anticipatory. Okay, alright. So kita tengok, kita dah tahu dia punya definasi dan tujuan dia. The next one, apa ciri-ciri dia? Okay, ciri-ciri yang pertama dia, ciri-ciri yang pertama dia mesti yang kita tengok warna hijau ni. Warna hijau ni apa? Syifa? Grab interest. Tarik perhatian. Tarik perhatian ataupun tarik apa? Interest tu apa?
Menarik minat pelajar. Menarik minat pelajar. Okay, alright. Contoh yang Syifa boleh beri? Contoh dia macam Minat. Puan buat tadi macam cerita something yang pelajar nak tahu, nak ambil tahu macam tu. Okay, alright. Okay, yang kedua apa Pak An? Yang warna orange tu. Access prior knowledge, which is dia punya main subject tu kot, macam tu. Ni ke Puan? Dia related to maknanya dia ada kaitan sikit dengan knowledge yang berkaitan lah, yang berkaitan dengan topik lah. Okay, dia ada sedikit ataupun saya buat dalam kotak ni related to the topic. Okay, alright. Lepas tu yang ketiga, Ain, yang ketiga, warna kuning tu apa Ain? Ain? Ain ada kan saya rasa tadi? Ya Puan, sorry Puan. Kenapa baru sampai suara sorry, tadi ada saya? orang datang. Oh ya ke? Okey, apa maksud yang ketiga tu, yang kuning tu, apa maksud dia? Info. Kalau Nampak tak? Apa dia tulis tu? involve all student. Okey, apa maksud dia? Dalam aktiviti interaksi tu guru perlu melibatkan semua student dalam aktiviti yang diberikan. Betul. Okey, maknanya kita kena melibatkan, kalau boleh kita libatkan semua pelajar. Kalau tidak mampu mungkin kita libatkan dalam 1/3 ke ataupun kita kena pandai pilih aktiviti lah. Kalau misalnya kita pilih lakonan ataupun role play, mungkin kita melibatkan separuh kelas. Ataupun kalau kita melibatkan aktiviti soal jawab, kita boleh melibatkan satu ataupun separuh kelas. Jadi kita kena tahu apa aktiviti. Kalau sebaiknya ialah kita involve the whole class ataupun kita membuat gamification gamification kita boleh involvekan semua kelas. Okay, alright. Yang ketiga, Fatma. Yang keempat yang warna purple tu, Fatma. Fatma? Fatma dengan saya ke? Oh, Fatma. Tak ada. Okey, saya nak Fariha lah. Ada Puan? Ada tak? Ada. Okey. Yang leads to learning objective kan? Maksudnya guru tu lead pelajar untuk belajar objektif pengajaran pada hari itu. Ulang-ulang, saya tak dengar sangat tadi apa? Belajar objektif. Macam mana? Maksudnya guru tu membimbing pelajar untuk mengetahui untuk apa objektif pada hari itu. Okey, betul. Alright. Dan yang kelima adalah yang warna biru. Warna biru apa Latifah? Yang warna biru tu apa? Untuk menolong pelajar tu memindahkan pembelajaran semasa seinteraksi tu. Maksudnya semasa seinteraksi tu pelajar dengan guru dapat memindahkan maklumat pembelajaran. Okey, maknanya memindah maklumat awal lah. Okay, memindah maklumat awal. Yang access prior knowledge tadi ialah mungkin I would say berkaitan dengan pengetahuan sedia ada pelajar lah. Kalau boleh kita
boleh kita kaitkan dengan apa ni, knowledge pelajar sebelum tu yang warna orange tadi, okay? Alright. So kita tengok bagaimana kita nak, ini ciri-ciri ya, ciri-ciri dia kita kena grab interest, kita assesses prior knowledge, okay? Involves all students, leads to learning objective dan apa ni, help transfer learning Okay, jadinya bagaimana kita nak mencapai apa ni ciri-ciri ni, okay? So bagaimana tu? Sini cikgu kena main peranan lah bagaimana. Okay, jadi set indaksi kita harus sentuh emosi pelajar. Okay, so emosi it can be suka, it can be sedih, it can be gembira, it can be geram, terkejut. Okay, kalau cerita saya tadi apa emosinya? Hani, saya nak tanya apa emosi Hani bila dengar cerita tadi? Emosi saya rasa macam tertarik lah sebab Puan menyampaikan cerita tu dengan pertama gaya bahasa tu kan macam kalau saya lah personally saya rasa lebih selesa kalau orang bercakap macam tu dengan saya. Jadi emosi dia selesa lah. Emosi saya selesa dan saya macam memang betul-betul tertarik lah kan daripada kita awal-awal masuk kelas je terus belajar macam tu. Okay, alright. So, okay, kalau emosi yang suka boleh tak Azwar? Boleh fikirkan tak satu set indaksi yang menyebabkan student suka? Emosi. Bila Azwar masuk je buat indaksi set tu pelajar suka. Main Kahoot. Main Kahoot, okay, main Kahoot memang pelajar suka sangat kalau boleh tak kelas. Tak payah belajar, main Kahoot je daripada awal sampai hujung. Dia nak main Kahoot je, okay? Right? Okay, kalau emosi yang sedih, apa ni, Hadi? Emosi yang sedih macam mana, Hadi? Sedih. Pernah tak mana-mana lecturer mulakan indaksi set dengan menyentuh emosi pelajar yang sedih? Bagi tahu makan exam. Apa? Makan exam? Makan exam. Makan. Itu bukannya set indaksi tu. Dia macam dia tertarik minat sebab dia menarik minat sebab pensyarah ataupun cikgu dia tu membawa cerita yang sedih, bukannya bawa berita yang sedih. Cerita yang disampaikan tu menarik dan dia menarik dengan menyentuh emosi sedih pelajar. Yang itu cerita tak menarik langsung dan secara tak langsung menjentik, bukan menyentuh lagi, menjentik, tendang terus emosi awak kan. Okay, apa dia yang Adi rasa indaksi set yang dia menarik minat tapi dia dengan cara menyentuh emosi sedih pelajar? Mungkin tunjuk video yang video kartun tapi video kartun yang sedih. Ada yang kartun yang sedih? Iklan pun, iklan raya. Iklan raya, iklan raya kan, okay. Lepas tu you all pula macam tahun lepas kan nak raya, tiba-tiba tak boleh balik. Lepas tu saya pula tunjuk video yang balik kampung, Allah, menangis. Masing-masing dah banjir kat bilik kan, jadi sedih lah kan. Satu lagi mungkin kalau kita mengajar tentang kekeluargaan kan, macam cerita video kanak-kanak terbiar, kanak-kanak kena dera. Apa dia? Bersamamu. Malam tadi tu dia tengok Bersamamu tu tanya kat student dia, awak tengok tak Bersamamu semalam? Cerita apa? Bersamamu. Bersamamu kan. Saya personally saya menyampah tengok Bersamamu. Bukan menyampah apa. Suami dia sihat walafiat, anak lelaki dia sihat walafiat. Kenapa kau tak kerja? Yang pergi bini, biarkan bini merana, pergi anak perempuan merana. Ya Allah, saya kata dah sasa saya tengok anak lelaki dia sihat. Lepas tu bapak menangis. Part tu lah saya menyampah. Tapi kalau memang betul-betul keluarga tu tak mampu, boleh. Tapi kadang-kadang saya tengok, ya Allah, geram. Memang geram lah tengok. Saya bawa cerita Bersamamu, saya suruh tengok anak lelaki dia tu, apa anak lelaki dia buat kat belakang mak dia tu. Aku tengok geram, dia tengok mak dia menderita.
Lepas tu bapak dia dah lumpuh. Anak dia yang kat belakang tu yang si Hawa Afiq tak buat apa. Itu memang geram lah kan. Itu emosi geram lah. Saya saja nak timbulkan dengan cerita begitu menyebabkan sepatutnya anak lelaki apa dia punya peranan. So that one can be emosi yang kita boleh bawa industri set dalam set. Mungkin kita kata tanggungjawab ahli keluarga kan. Okay. Right. Suka, sedih, gembira kan. Gembira banyak lah. Gembira, suka tu dia kurang lah. Macam contohnya saya pernah pelajar-pelajar saya buat fashion show. So satu gelas saya tak tahulah dia orang pergi ketawa tu tak hilang. Sampai saya pun pedih-pedih perut ketawa tengok dia orang buat fashion show sebagai set induksi sebab tajuk dia hari tu ialah pakaian mengandung. So dia punya model semua mengandung lah, tak kira lelaki, saya kira perempuan dengan kan semester berapa jahitan 1 buat pakaian mengandung kan, betul saya rasa. Okay. Jadi dia orang guna pakaian tu dan dia orang gunakan untuk set induksi je. So saya rasa dalam 6-7 orang juga model masing-masing mengandung dengan cara berjalan, dengan muka, dengan baju, semua tak belon dalam perut, tak, you know, so memang gempita lah masa tu set induksi yang perempuan tu buat kan, jadinya gembira kan. Okay, terkejut. Anybody can give me ideas. Macam kita nak buatkan student tu emosi yang terkejut. Ketuk meja pun. Ketuk meja. Terus terdiam student ketuk meja. Kenapa Ayu nak buat ketuk meja? Okay, satu contoh lah saya boleh bagi. Mungkin yang saya boleh bagi contoh lah. Saya bukakan muzik dalam kelas. Tiba-tiba saya buka kuat. Saya buka radio tu kuat. Okay, saya buka radio Malaysati kan jauh daripada orang tu. Hopefully tak ada orang dengar. Buka kuat. Okay, alright. Lepas tu saya tutup. Bukannya lagu ke apa tapi bunyi macam bunyi kenderaan, bunyi apa kilang yang tungtang. Okay, apa perasaan student masa tu? Tiba-tiba saya buka bunyi yang kuat macam tu, definitely dia orang terkejut lah kan. Saya akan tanya pelajar, Isma dengar apa tadi? Isma akan jawab, alamak cikgu saya dengar macam bunyi kilang yang tungtang. Okey, selesa dekat telinga. Sakit ke gendang saya cikgu, okey? Apa perasaan awak masa tu? Saya rasa jantung saya berdegup macam nak luruh. Okey, alright. So sebenarnya bunyi tu sebagai apa? Dia mengganggu emosi kita, dia mengganggu pendengaran kita. Sebenarnya bunyi yang kuat tu sebenarnya apa? Anybody can guess? Apatah lagi kalau di rumah kita tu ada budak kecil, ada binatang-binatang. So apa sebenarnya bunyi itu sebenarnya apa kepada ancaman apa kepada kita? Pencemaran bunyi. Yes, pencemaran bunyi. So tajuk yang saya nak ajar hari ni adalah pencemaran. Kita nampak tak kita tarik? Kita bawa emosi yang terkejut. Kan? So kita boleh create the induksi set tu dengan sentuh emosi pelajar. Saya pernah mengajar induksi set tajuk sebab saya pernah train guru-guru di sekolah menengah khusus tentang pengajaran. So one of topic is induksi set. So dia menyentuh emosi dalaman pelajar. Okay, hari tu dia nak mengajar tajuk mengenal Allah. Okay. So awal-awal tak silap saya mengenal Allah, tak silap saya. So masuk dia terus buka alunan bacaan Asmaul Husna. Dia buka alunan Asmaul Husna. Sayup je. Dia punya muzik tu very slow. Buat it's not lagu. Zikir. Lagu. Sebab Asmaul Husna kan nama-nama Allah kan. I would say it's lagu lah kan. Sama-sama dengan dia menyanyikan lagu Asmaul Husna. Kalau Asmaul Husna kan dia punya, bila kita baca dengan perlahan, dengan suasana, dengan tutup mata, salah satu kata. Dengan tutup mata,
ikut saya perlahan baca. Okay. So after 3 minit, 4 minit baca tu, okay. Dia stopkan lagu tu. Dia diam je. Okay. Dia diam saya rasa dalam masa 1 minit. Lepas tu dia tanya Fajar, apa you rasa? Apa awak rasa? Kalau Din, apa Din rasa Din? Tadi tak baca Al-Mausna. Kalau saya baca tadi boleh rasa, tapi if you were the student, apa perasaan awak ketika itu selepas membaca Al-Mausna dengan nada yang sangat sayu, mata yang tertutup dengan iringan muzik yang itulah. Kalau Din apa rasa ketika itu? Syahdu. Rasa syahdu, rasa insaf, tiba-tiba rasa beriman kan? Meresap ke jiwa. Meresap ke jiwa. So dia bawa student dia perlahan-lahan masuk jiwa dia dengan apa orang kata, dengan begitu dia cucuk jarum ke hati student itu tepat. Nampak tak? Jadi bila student tu dah ada perasaan macam tu, dia akan keinginan, dia nak tahu apa itu sifat Allah, dia akan ada. Berbanding dengan kalau hari ni masuk hari ni saya nak tajuk mengenal Allah lah. Okey, buka buku masing-masing. Nurin baca ayat pertama. Dia tak ada penghayatan. Tetapi kalau kita mulakan kita punya kelas itu dengan indaksi set yang menginsafkan penghayatan. Jadi dia punya perimaan student tu lain. Okay. Mungkin satu kelas itu pembelajaran hari itu semua mesti terduduk diam, tertunduk je kan, dengar je apa ustazah dia cakap. So macam tu sebenarnya yang patut kita laksanakan ya. Alright. So itu pertama, okey. Yang kedua, ini yang tadi penglibatan secara aktif ya. Kita ada soal jawab, kita ada permainan, kita ada lakonan ataupun main peranan. So kita involve the students. Okey, bukannya seronok syok sendiri. Cikgu tu syok sendiri bercakap bla 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 kan. Okey. Lepas tu yang ketiganya ialah kita bawakan isu ataupun situasi yang kena dengan pelajar itu, yang prior knowledge ataupun pengetahuan sedia ada kan. Kita contohnya kalau pengetahuan sedia ada. Okey, misalnya saya rasa, minggu ni saya rasa saya nak pergilah. Minggu ni saya nak pergi bawa anak saya pergi Pekalan Balak. Memang saya nak pergi betul. Hujung minggu ni sebab suami saya nak balik laut. Okay, jadinya saya duk fikir-fikir saya nak bawa bekal. Okey, bawa bekal ni saya ada bakul pula kan biasa orang pergi berkelah kan bawa bakul plastik tu. Okey, saya akan bawa periuk saya yang ada bihun, lepas tu saya akan bawa tapuai saya yang ada apa lagi bihun, apa biasa orang bawa pergi berkelah. Sandwich, ada tapuai sandwich. Lepas tu ada tapuai buah-buahan yang tinggi, lepas tu buat tapuai air, lepas tu buah-buahan tu saya makan dengan ada kicap cili dengan serbuk asam boy kan. Lepas tu saya bawa juga roti-roti, okay. Saya bawa juga chips potato chips, okay. So macam mana saya nak aturkan tapuai-tapuai saya tu dalam bakul besar inilah, dia kurang satu kaki lebih sikit, 1 kaki setengah lah kot, okay. 1 kaki setengah darab 1 kaki. Macam mana saya nak aturkan saya punya tapuai-tapuai tu? Agak-agak, siapa saya nak tanya? Aida, macam mana agak-agak Aida? Macam mana saya nak atur kan? Kalau yang bihun tu dekat bawah kot. Bihun tu, bihun tu bekas paling besar lah kita letak kat bawah kan, betul tak? Ya. Lepas Kalau tu macam roti tu kan macam senang terpenyet, macam sandwich tu letak atas, chip tu pun letak atas. Okay. Yang kecil-kecil semua kat atas. Kecil-kecil semua dekat atas. Jadinya yang kita kena letak yang tapuai besar-besar dululah. Dia susun-susun dululah. Habis air dengan chips yang saya punya maruku dalam botol panjang tu saya letak macam mana?
Kalau yang botol banyak tu letak kat sisi, dekat Letak kat penduru. sisi. Okay, alright. So, you all perasan tak? Dalam kita nak mengaturkan tapuai-tapuai tu dalam tu, kita letak yang mana dulu? Kita letak bekas mana? Kita letak yang bekas besar dulu kan. Lepas tu baru kita selitkan yang mana yang pertengahan besar. Lepas tu yang kecil-kecil tu baru kita selit-selitkan antara tapuai tu kan. Betul tak? Betul tak? Okay, betul kan? Okay, itu pengetahuan you all. Okay. Hari ni sebenarnya saya nak ajar susun atur pola. Okay, susun atur pola. Sedikit prinsip dia macam mana kita nak susun atur tapuai dalam bakul. Kita kena letakkan pola yang besar dulu, betul tak? Lepas tu kita letak yang tengah. Yang kecil tu kita selit-selit kan? Jadi untuk hari ni kita akan belajar secara detail bagaimana kita nak. So itu metafora tapi berdasarkan pengetahuan pelajar kita kaitkan dengan tajuk. Okay, can you see that? Okay, so simple, right? Okay, so itulah maknanya kita kaitkan dengan isu ataupun situasi semasa lah. Okay, cikgu mesti kreatif. Itu the most important thing. Cikgu yang malas takkan dapat induction set yang best. Sebab saya tak katalah saya cikgu yang bagus. Tapi masa saya praktikal tu kan, saya suka berangan. Okay, balik daripada the best moment masa saya LMI dulu balik pada sekolah, saya dekat Rembau, dekat KV Rembau masa tu, sekolah vocational Rembau. Balik sekolah biasa dalam pukul 2, pukul 2 lah macam tu. Pukul 2 macam tu. Lepas tu akan kalau ada lauk-lauk dalam fridge tu kami tak pergi beli barang lah. Kalau tak ada lauk-lauk dalam fridge tu sayur semua beli dulu. Lepas tu akan masak dulu. Kalau hari tu agak sibuk, agak tight, kami akan beli lauk dekat kantin lah. Okay. The best moment is bila selepas makan tengah hari, lepas solat, dalam pukul 3.30, pukul 4 dalam tunggu asar tu, saya akan baring dulu. Saya akan tengok ceiling. Itu saya ingat lagi, itu saya punya habit. Sementara tunggu asar saya akan baring dulu. Okay, kadang-kadang dalam telekung, kadang-kadang tak pakai telekung pun. Okay, saya akan masa tu saya akan berangan. Okay, besok nak ajar tajuk bla bla bla. Macam mana nak? Dia excitement tu tau. Saya meletakkan diri saya dalam diri pelajar. Kalau buat induksi macam ni, induksi set macam ni, seronok tak seronok. So the teacher must be, kita kena ada keseronokan untuk menghasilkan induksi set yang kreatif lah. Okay, jadinya saya ketika itu masa saya LMI lah, sebab I was really enjoy masa saya LMI. Saya memang sangat-sangat enjoy lah sebab mungkin satu memang jiwa saya suka mengajar. Bapa saya pernah jadi seorang guru dulu. Okay, jadinya mungkin ada darah-darah guru. Mak saya pernah mengajar orang mengaji semua tu kan. Jadinya memang I was really enjoy lah. Enjoy mengajar. Enjoy to be with the students. Itu memang saya punya excitement lah. Jadi apa yang saya akan persembahkan pada pelajar tu memang saya cuba fikirkan terbaik. Okay, the teacher must be creative dan ada passion. One of my student, okay, saya ingat lagi masa saya mengajar kaedah, masa tu saya mengajar guru-guru ex-diploma yang ada diploma home science. Dia buat kursus 2 tahun untuk dia dapatkan degree. Saya tengok di PKPG kalau silap saya nama dia. Tapi mereka dah ada diploma perguruan. Dia orang home science, cuma dia orang nak dapatkan title degree, dia orang kena sambung 2 tahun kat UPM lah. So saya mengajar dia orang masa tu, ex-teacher semua, ex-teacher. Ada yang bayar saya, ada yang tua pada saya, okay. Jadi one of the cikgu tu, dia mengajar tajuk, saya nak you all teka dulu, okay. Alright, so masa tu dia mengajar tu, dia tak pernah pakai baju kebaya. Dia comel lah, cikgu tu comel je. Okay, dia tak pernah pakai baju kebaya sebelum itu. Tapi masa hari dia mengajar tersebut, dia pakai baju kebaya, dia pakai siap dengan dokoh, tahu tak dokoh? Macam kancing. Yeah? Warna dia, warna swasa tu warna macam oren-oren, macam bronze kan? Swasa. Macam tu, okay? So dia buat macam
macam apa topeng yang dia boleh pegang. Okay. So dia kata okay hari ni cikgu nak nyanyi dia kata. Sebelum dia ngajar cikgu nak nyanyi. Okay. So dia nyanyi lah. Okay. Allah lagu. Tiba tadi saya ingat lagu tu. Okay. Mari pakaikan apa lagu tu siapa ingat? Kancinglah suara. Yes. Betul-betul ya. Okay. Betul itu lagu dia. Pakai baju kancinglah suasa. Lepas tu dia ajak student nyanyi. Lepas tu pakai apa? The next one, saya pun tak ingat. Siapa ingat? Apa lagi Zai? Pakai baju kancinglah suasa. Lepas tu? Pakai Melaka. Adalah macam tu. Tapi dia menyanyi a few baris. Lepas tu dia ulang lagi. Jadi pelajar dia, seronok lah pelajar dia ikut kan? Lepas tu, lepas habis nyanyi dengan student tu, seronok taklah lagu tadi dia tanya. Pelajar-pelajar dia seronok lah. Pelajar dia kosmet dia lah. Masa tu micro teaching. Okay. Siapa dapat teka dalam baris-baris kita nyanyi, baik-baik kita nyanyi tu ada satu tajuk yang cikgu nak ajar hari ni. Berkaitan dengan jahitan. Anybody can guess kat sini? Kancing. Yes, kancing. Okay, hari ni kita akan belajar tentang kancing. Sebab tu cikgu menyanyi lagu pakai baju kebaya, kancing suasa. Sebab tu cikgu pakai baju kebaya, cikgu pakai kancing tengok warna-warna suasa. Okay, so dia kreatif. Okay, kita nak fikirkan perkara ni bukannya lama pun, tak perlu 2 jam, tak perlu 3 jam. Tapi kita perlu berimajinasi sedikit lah untuk menjadikan perkara itu seronok kan? Okay. Alright. Okay, itu dah bagaimana kita nak mendapatkan ciri-ciri minda asisat yang apa berdasarkan prinsip yang tadi, 5 prinsip yang tadi tu. Okay. So apa dia strategi dia? Okay, kalau kita tengok gambar ni, yang cikgu yang pertama ni, gambar yang pertama ni. Dia buat apa udah? Cikgu yang pertama udah, yang baju merah ni, cikgu baju merah ni. Dia buat apa? Mana udah? Tadi dah. Ajar. Dia udah? Dia menari. Dia menari. Okay, so dia menari dengan pelajar. Okay, ini pun menari pun student kita, dia pernah pergi menyela di KV lah. Masa tu dia mengajar tajuk ayam. Ayam dia menyanyi, saya tak ingat dia menyanyi bersama pelajar adalah tet. Allah. Adakah lagu chicken dance? Chicken dance. Dia buat indaksi set dia tu, dia chicken dance dengan pelajar. Okay. Jadi so, lepas tu dia kaitkan dengan tajuk itu. Padahal dia nak belajar tentang poultry, tentang ayam, mengajar tentang itu. Tapi sebelum tu dia tarik minat pelajar dia dengan dia buat aktiviti chicken dance. Dia buat tarian, kan chicken dance ada tarian dia kan? Okay. Alright, kita tengok gambar yang kedua, belah kanan ni Zahra. Dia buat apa Zahra? Zahra nampak tak? Yang saya besarkan ni. Dia buat apa ni? Zahra? Ya Puan. Nampak tak yang, okay, ini apa yang dia buat? Apa Dia strategi dia buat? tampal-tampal. Dia tampal-tampal apa dia? Apa yang dibuatnya tu? Agak-agak apa aktiviti diorang? Dia tampal apa tu agaknya? Dia tampal number. Numbers. Okay, so it can be gamification kan? It can be gamification, betul tak? Kan dia mungkin buat permainan kan? Okay, permainan ataupun dia buat word cross puzzle kan? Dia buat jigsaw puzzle, okay? It can be used dalam kita punya indaksi set. Okay, yang gambar yang bawah tu sekali tu Amira, gambar yang bawah sekali tu dia buat apa Amira? Mira? Mira dengar tak?
suara saya? Oh, Mira. Ke hujan kat rumah Mira? Mira? Tak dengar. Izzati lah. Izzati. Nur Izzati. Ya Puan. Ha. Yang gambar yang bawah tu buat apa? Yang mana satu Puan yang pakai baju Yang putih belah tu? bawah belah kiri, bawah belah kiri. Dia buat apa tu? Tengah berbincang. Agak-agak dia pegang apa tu? Pegang buku Dia pegang apa? ke tablet Dia mungkin buku tablet lah. Okay. Hmm. Alright, jadinya macam dia orang tengah discuss something dalam group kan? Okay, agaknya apa yang diberi oleh guru supaya mereka berbincang? Mungkin tugasan berkumpulan. Tugasan berkumpulan ataupun problem based learning kan. Jadi kita tak dalam pengajaran dalam melaksanakan interaksi set pun kita boleh buat problem based learning. Tapi kita tak boleh sentuh banyak, kita sentuh sikit sahaja, okay? Right. Jadi dalam proses kita nak sampai konten kita boleh guna PBL, dalam interaksi set pun kita boleh guna PBL, tapi kita boleh sentuh sikit lah, not the whole. Bukannya kita sentuh ke semua, kita sentuh sikit saja tentang tentang konten. Contoh tadi macam saya kata prinsip menyusun atur, saya sentuh prinsip saja, saya tak sentuh yang lain pun. Jadi memberi gambaran apa yang dia nak belajar hari tu kan. Alright. Okey, gambar yang terakhir, Atifah. Gambar yang terakhir tu apa Atifah? Atifah? Atifah lain dia tak clear Puan. Oh, okey, tak apa. Umi, yang bawah sekali Umi, belah kanan tu Umi. Apa dia? Tunjukkan kot demo. Saya dah sebut dah tadi, one of the saya huraikan tadi. Apa dia, macam apa? Macam apa? Dia tengah, apa dia? Tunjukkan ke? Pertunjukan apa ni? Macam roleplay. Roleplay pun dia juga, boleh juga, ataupun fashion show kan? Kan? Dia boleh buat catwalk kan? Okay, so this is strategi yang sebenarnya banyak lagi yang boleh kita laksanakan. Okay. Okay. So kita yang boleh kita laksanakan selain pada tu, kita boleh beri soalan mencabar berkaitan perkara baru yang akan diajar yang berkemungkinan tidak boleh dijawab. Ini akan menimbulkan perasaan ingin tahu atau perasaan bahawa ilmu yang ada masih tidak lengkap. Justru itu menimbulkan minat untuk mengikuti pengajaran baru. Okey. Saya nak bagi you all masa 3 minit. Cuba fikirkan untuk yang soalan satu ni. Cuba fikir dalam 3 minit. Simple idea. Apa yang kita boleh buat dalam masa 3 minit. Pukul 5 dalam 5.10 ke dalam 5-3 minit kan kita discuss. Boleh? Saya nak you all bukan bincang lah, fikirkan sendiri. Nanti kejap lagi dalam masa 5 minit saya tanya. Kita bincang lah, bukan ni, there is no right or wrong. Tapi kita cuba fikirkan apa yang boleh kita buat dalam tajuk untuk nombor 1 ni.
Ya. Kenapa Azwar? Okey dah. Beri satu soalan yang mencabar dan kita rasa student susah nak jawab. Okey. Saya tak nak panggil siapa-siapa, saya nak any volunteers dulu. Bukan student tak boleh jawab, tapi kita kena bagi banyak hint untuk dia boleh jawab. Macam tu. Saya nak cuba Puan. Okey, silakan Din. Okay, soalan dia, kenapa suhu memasak bagi ikan lain berbanding memasak ayam dan juga daging lembu? Okey, itu soalan dia. Kenapa suhu masak ikan tak sama dengan suhu masak lembu dan juga ayam? Okey, itu soalan dia. Macam mana kita nak jadikan itu lebih interesting? Kalau tiba-tiba kita tanya kat student tu macam boring kan, saya masuk kelas. Din, saya panggil. Kenapa ayam suhu masak ikan tak sama dengan suhu masak ayam, masak daging? Itu dia punya bunyi lain, dia punya intonasi lain. So macam mana, the content is there. Okay. Macam mana kita nak jadikan soalan itu lebih menarik? Mitos masak daging letak garpu, tak sudu letak garpu. Mitos tu bukan petua. Yelah petua. Macam mana nak kaitkan? Itu dia punya soalan kan? Kan? Dia macam mungkin dia boleh kata lah, okey, dia buat cerita lah, maknanya dalam kita nak menyoal pelajar tu kita kena buat cerita kan. Katalah minggu lepas minggu lepas saya pergi rumah bakal mak mentua saya. Dia buat cerita macam tu lah. Betul tak betul lantapilah kan. Tapi kita nak menarik minat pelajar. Jadinya saya ingat saya nak bagi bakal mak mentua saya tu macam impress kat saya sebab saya kan biasa hati. Jadinya saya pun masaklah daging. Saya masak daging. Saya buatlah suhu macam selalu saya masak ikan, saya masak ayam. Saya buat dalam suhu 100 darjah Celsius dalam masa, kalau saya masak ikan dalam 5 minit aja, saya pun buatlah suhu 5 minit. Okay. Agak-agak apa jadi dekat saya punya daging tu? Okay, alright. Mentah, saya buka-buka mentah dalam. Lepas tu datanglah bakal mak mentua saya. Okay. Tengok daging mentah, okay. Lepas tu, saya pun tak kerti nak bercerita. Lepas tu mungkin kata, dia tanya pada saya kenapa Din masak daging ni mentah, kan. Lepas tu,
Dia berkata, entahlah makcik, saya biasa masak kalau saya rebus-rebus protein ni, saya guna suhu 100 darjah Celsius lebih kurang 5-6 minit dah masak. Tapi tiba-tiba masak daging ni, tak masak. Siapa boleh bantu saya? Kenapa masak suhu daging, ikan dengan suhu ikan, walaupun sama-sama protein, kenapa suhu ikan dengan suhu daging tak sama? Nampak tak? The content is there kan Andin? Tapi kita bawa cerita tu bagi seronok. Okay, saya pernah bagi index set lah, masa tu saya mengajar guru jugalah. Saya mengajar guru PVMA. Masa tu saya mengajar tajuk, sama jugalah, tajuk meat. Tajuk ni lah, meat. So saya buat cerita. Saya pernah didatangi oleh seorang budak tadika, saya kata. Saya tak tahu lah you saya dah cerita belum pasal ni. Budak tadika tu anak buah saya. Anak buah ke? So saya kata, dia tanya pada saya, makcik, makcik suka tengok lembu tak? Dia tanya saya. Saya kata, makcik tengok lembu suka, tapi bau lembu makcik tak suka. Makcik biasa duduk dekat lembu tak? Saya kata saya tak berapa suka duduk kat lembu sebabnya lembu tu busuk, kadang-kadang dia berak. Okey lah, tak apalah. Kalau macam tu baguslah. Mesti tak suka tengok lembu, tak suka duduk dengan lembu. Okey, saya nak tanya satu soalan pada makcik. Makcik, saya nak tanya, lembu tidur tu macam mana? Dia tanya kat saya. Allah, saya kata. Cuba jawab. Cuba tolong saya untuk jawab. Lembu tidur tu macam mana? Siapa tahu kat sini? Macam mana rupa lembu tu tidur? Kucing. Okey, bagi saya lembu tidur macam kucing lah kan, macam kucing. Dia baring lepas tu kaki dia ke tepi. Saya pun jawab macam tu lah, saya kata. Salah, dia kata. Jawab lagi, dia kata kat saya. Allah, saya kata macam mana nak jawab lagi. Itulah makcik tak pernah tengok lembu tidur macam mana, sebab makcik memang tak pernah pergi kandang lembu ke, duduk kat lembu ke sampai malam, tak pernah sebab makcik tak suka. Okeylah. Saya trikkan dia, saya kata okeylah. Saya tak ingat nama dia Firaj. Makcik belanja Firaj makan KFC. Firaj bagi jawapan kat makcik, apa dia? Kalau makcik ni itu pun tak tahu ke. Lembu tidur, badan ke bawah, kaki ke atas. Itu dia punya imajinasi dia. Okey, saya peraikan lah. Okey, betul tu. Bawa badan dia ke bawah, kaki ke atas, lembu tidur. Pandai. Sajalah walaupun saya tahu itu tak betul kan. Jadi that is jadi hari ni kita bukan nak belajar tentang lembu tidur, tapi kita nak belajar detail tentang lembu. Okey, jadinya walaupun kita tak nak imagine lah tidur kaki ke atas ke, kaki ke tepi ke, tapi kita nak belajar tentang part of bahagian lembu, apa dia masak-masakan bagi setiap pada bahagian lembu. Okay, jadinya bagaimana kita nak plating untuk main course yang berprotein berasaskan daging lembu, kita akan tengok dari segitu. Lagi satu soalan, ada dua soalan dia bagi pada saya tentang lembu. Saya tak ingat ada satu lagi. Tapi satu tu dua-dua memang saya terkena, Allah, saya tak ingat. Nanti kalau saya ingat saya bagi, tapi the second one tu lagi saya terkena. Jadi cerita-cerita macam tu yang menarik perhatian pelajar kan. Kadang susah orang nak jawab tapi menarik perhatian untuk ni. Okay, jadi macam dia cakap tadi soalan itu ada, tapi cara kita nak olah supaya benda tu menarik, itu yang menarik perhatian. The soalan might be boring, dia tentang konten kan, tapi cara kita olah tu supaya pelajar menarik menarik minat dia, tapi soalan tu berkaitan yang dia memang tak boleh jawab, tapi kita kita tarik perhatian dia sebab nak suruh dia belajar apa yang kita akan ajar. Okay, very very good then. Okay, ada siapa lagi nak share untuk soalan satu? Ini Bedi. Apa soalan yang awak rasa boleh masukkan dalam induksi set, tapi kena olah lah. Apa dia soalannya yang siapa nak share?
Come on, takkan tidur nak kot petang ni, baru 5-11 minit. Tidur lepas asar tak elok. Siapa nak share? Oi, Aisyah nak share? Izzah nak try. Okay, Izzah nak share. Okay, saya cuba Okay. Malam, Mhm. mak mertua cikgu ni hantar kain ke rumah. Dia kata Okay. nak buat jubah. Lepas tu cikgu pun dah siap potong kain, dah jahit tepi nak menjahit ni. Tiba-tiba sangkut. Benang bawah tu dia jadi bergumpal. Cikgu pun dah panik, tak tahu nak buat apa sebab mesin jahit baru. Cikgu pula tak pernah guna. Lepas tu cikgu nak tanyalah, patut ke cikgu beli mesin jahit baru ataupun ada siapa-siapa yang ada solutionnya? Macam tu. Boleh ke Puan? Boleh. So, itu tentang tajuk apa? Jahitan, macam pengendalian mesin jahit. Pengendalian mesin jahit. Okay. So, okay, maknanya the content is there. Patutkah cikgu, okay, bagi situation kan, kita bagi situation. So, kita bagi soalan pada pelajar, perlu ke cikgu beli mesin baru ataupun mungkin ada cara lain yang cikgu boleh buat supaya menyelesaikan masalah cikgu. Okay. So, mungkin sudah akan jawab. Okay, cikgu buanglah benang bawah tu. Okay, lepas tu mungkin ada jawab, cikgu tak ganti benang. Lepas tu cikgu ataupun cikgu main pusing-pusing. Okay. Cikgu pun tak pasti. Mungkin kita boleh jawab macam tu. Cikgu pun tak pasti. Kalau cikgu beli yang baru, cikgu kena bayar 800, 900 ribu. Kalau mesin cikgu ada beli mesin, cikgu beli mesin mahal. Cikgu beli yang harga 3,000, takkan cikgu nak beli yang 3,000 lagi kan? Ataupun macam Aisyah kata tadi, buang benang bawah. Buang benang bawah, lepas tu ganti buang benang dekat dalam gelendong skoci tu, buang. Kita nak buat apa? Buang, kita nak buat apa? Kan? Kita ganti benang. Okey, cikgu pun ganti benang. Kalau cikgu ganti benang baru, lepas tu jadi lagi. Macam mana tu? Kan? So macam mana? Okay, so kita kena macam tu. Sampai dia kata, Allah, kan macam mana kita panggil lah tukang suruh. Okay, panggil tukang, saya nak kena buat malam ni juga. Saya kena siapkan masa tu juga sebabnya dia nak pakai esok. Panggil tukang mungkin esok pagi boleh datang kan. Okay, alright. So macam ni lah cikgu rasa hari ni lah cikgu nak mengajar. Penting tak kita belajar pengurusan mesin jahit? Penting tak? Okay. Kenapa penting? Okay. So di situ kita kena kaitkan kepentingan tajuk itu kenapa dia perlu mengajar. Okay. Kita kena kait kepentingan supaya pelajar itu seronok nak belajar. Dia rasa motivasi nak belajar. Kita kena kaitkan. Okay. So itulah dia punya, okay, it's a very good idea nak bagi soalan yang student susah sampai kita dan baru kita keluarkan tajuk yang dia perlukan kita untuk belajar tajuk tersebut, untuk tak berlaku pembaziran ke, tak rosak muka ke, tak bergaduh, tak bercerai ke apa, whatever lah kan. Okay, so kita kaitkan dengan soalan macam itulah. Okay. Yang keduanya mempersembahkan satu kes untuk dianalisis secara bersama. Kaitkan kes ini dengan perkara yang baru yang akan diajar. Okay. Alright. Ini mungkin kes yang apa ni, pasal baru-baru ni kan ada kes rumah anak yatim tu, rumah apa? Yang kes dia nak gunakan rumah, yang budak Down syndrome kena dera tu, ingat tak? Ingat. Kan baru kan jadi isu kan semalam kan dia punya rayuan untuk menjaga budak 3 orang ke 2 orang tu ditolak kan. Okay. Jadi kita bawakan kes ini, suruh mereka analisis. Okay. Dan mungkin kita kata tajuk dia definitely tentang kekeluargaan lah kan, kekeluargaan fungsi masyarakat terhadap isu tersebut kan dia ada komuniti kan, ada komuniti makro, komuniti mikro kan. Okey, jadi kita tengok
apa dia fungsi masyarakat secara makro, apa dia fungsi masyarakat secara mikro. Okay, jadi kita orang kata kita persembahkan kes tersebut. Okay. Jadinya itulah maknanya dia punya tapi actually kita bagi sedikit saja dia punya orang kata kita bagi sedikit hint je lah, kita bagi sedikit hint kan, sebab isu itu bukannya dibawa oleh masyarakat mikro tapi dibawa oleh masyarakat makro sebenarnya ke hadapan. Sebab saya Puan Monadin yang mengenengahkan isu tersebut. Okay, jadinya kita boleh bawa kes-kes lah, kes-kes yang berkaitan lah. Satu lagi mungkin kita boleh bawa kes tentang kosmetologi, mungkin ada isu tentang dalam berita isu tentang pelanggan muka ataupun yang sedut lemak berkaitan dengan badan kan, lepas tu kulit muka yang menggunakan bahan-bahan tu. Jadi kita kaitkan dengan tajuk legislatif dalam dunia kosmetologi. So kita kaitkan macam itulah. Okay. Nombor 3 adalah teka-teki. Ya. Okay, Puan. Kalau kita nak cerita kan setiap start topik kan ada pasal keselamatan kan. Betul. Tak kisahlah kosmet ke, masak ke, jahit ke kan. So betul. Kita relatekan dengan contoh yang terbaru ni kan, kes yang budak meninggal yang kena lenyap dengan van sekolah tu kan. Betul. Kan macam tak ada kaitan kan. Sebab tu isu keselamatan yang fizikal macam tu. So boleh ke kalau macam kita nak start dengan set induksi ni, kita cerita dulu pasal macam kita tanya student kita macam awak semua ada tak tengok berita baru-baru ni pasal ni yang pasal budak tu kena meninggal apa semua kan. Lepas tu okey, kenapa jadi macam tu? Kita boleh tanya kat dia orang balik. Mesti ada orang cakap pasal keselamatan lah, itulah inilah apa kan. Dan baru kita cakap boleh kaitkan. Lepas tu kita tarikkan dia. Okey, kita boleh kaitkan. Okey. Dia kalau itu isu pelajar yang naik van, very small issue actually. Sebabnya dia prosedur pelajar turun daripada van sampai ke rumah, dia tak ada SOP sekarang. Tak ada SOP. Okay, what happen jika ada kes keselamatan? Awak kata tadi itu berkaitan dengan kes keselamatan kan? What happen if this case happen in the lab? Kan misalnya tercucuk jari, jarum awak jahit awak punya collar tu terjahit jari awak sekali termasuk sekali. Okey. Okey. Saja kita nak sentuh emosi pelajar. Okey. Okey, ada SOP tak dalam menjahit tersebut? Adakah dia berkaitan dengan keselamatan? Kan? Jadinya perlu tak kita belajar tentang SOP sekarang? Jadi kita nampak tak kita menunjukkan kalau tak ada SOP berlaku perkara macam tu. Tak ada standard operation procedure, dia akan berlaku perkara macam tu. Okay. Right. So kita kena tunjukkan pentingnya tajuk kita nak ajar tersebut. Okay. Alright. Yang ketiga ialah teka-teki. Teka-teki ni memang seronok lah, tapi teka-teki tu mesti teka-teki yang menarik minat pelajar lah. Saya banyak dapat teka-teki daripada budak-budak. Dulu satu ketika tu masa Alia sekolah rendah, dia masuk je kereta, saya ingat dia akan tanya saya satu teka-teki. Sebab dia kat sekolah tu dia kongsi teka-teki dengan kawan ni kan. Saya pun layan. Masa tu banyak idea dengan teka-teki, tapi sekarang saya dah lupa. Ada satu teka-teki yang memang saya terkena dengan budak umur 6 tahun. Saya tak ingat. Nanti kalau saya ingat memang it's a very interesting teka-teki. Tapi kalau you all ada combination ataupun bank teka-teki yang kita boleh gunakan, it's very interesting. Okay. Selalunya teka-teki ni kadang-kadang kita boleh terus bagi jawapan, ataupun kalau kita nak bagi pelajar tu jadi macam apa orang kata suspend, okay, nanti kita bincang jawapan ni di hujung kelas. Macam tu. Kita boleh buat macam tu pun boleh. Okay. So teka-teki ni actually seronok, lebih pelajar akan lebih exciting lah, lebih seronok. Tapi cara kita nak menyampaikan cerita atau menyampaikan teka-teki tu kita kena cari kreatif lah, cara selamba, kita punya expression tu very expressive. Jadi kalau cerita lembu, pernah tengok tak lembu? Kan, jadi dengan mata-mata kita kan, kalau boleh kita pakai menarik minat dia orang lah kan. Lepas tu okay,
That is one of the strategi yang kita boleh guna lah, teki-teki. Yang keempat yang saya suka ialah imajinasi. Imajinasi ni ini pernah pelajar yang batch mana dia pernah buat, saya tak ingat dia buat, tapi dia membuat imajinasi tajuk, saya memang lupa, tapi dia membuat imajinasi memang seronok tajuk dia. Lepas tu ada macam 2-3 tahun lepas ni ada sini-sini buat, tapi tidak terkesan macam dia. Saya tak ingat macam mana dia buat, tapi dia tutup mata pelajar, okey, membayangkan apa something macam tu lah. Jadi dia membawa emosi pelajar itu untuk mengimajinasi something yang berkaitan dengan tajuk macam tu lah. Okey, jadinya itulah dia punya cara dia. Saya pun tak ingat, tapi contoh yang baik itu yang pernah dibuat oleh batch pelajar sekarang dah posting, saya rasa dalam 4-5 tahun lepas dia dah posting. Dia salah seorang yang membuat imajinasi induksi set menggunakan strategi imajinasi yang paling bagus. Saya tak ingat macam mana dia buat. Ada seorang cikgu, saya mengajar cikgu sains pertanian masa tu. Macam mana boleh kaedah saya boleh mengajar dia orang. Cikgu PKPG jugalah. Dia membawa, dia suruh mengimajinasikan, okey, saya nak bawa you all pergi ke kawasan air terjun. Dia kata okey, di kawasan air terjun. Cantik. Kawasan tu air terjun dia memang 7 tingkat. Dia kata okey, 7 tingkat. Dia kata okey, air terjun. Lepas tu dia punya air tu memang jernih. Kuning pula, hijau kebiruan. Memang cantik. Lepas tu ada batu-batu besar dekat dekat tepi-tepi tu. Okey, ada batu-batu besar, ada orang duduk, semua dia kata. Okeylah. Okey, saya nak you all fikirkan. Di manakah ada unsur mineral di kawasan air terjun tersebut. Saya nak awak semua fikirkan. Okey. Cuba awak semua fikirkan dekat mana ada unsur. Jadi dia membawa imajinasi kita. Cara dia bawa tu memang dia memang bawa imajinasi tu, dia bawa kita pergi air terjun. Cara dia membawa cerita tu memang kita akan rasa kita di depan air terjun. Lepas tu dia imajinasi dia bila dia tanya, okey sekarang saya nak awak semua mencari di manakah di kawasan air terjun tersebut yang ada mineral. Garam galian. Dia kata garam galian. Siapa boleh jawab? Ayu boleh jawab, Ayu? Dekat air tu tadilah, dekat dalam air itu sendiri. Dalam air itu sendiri ada mineral. Okey, satu dalam air. Okey, saya pegang kata-kata ni. Saya nak, siapa lagi jawab? Fatimah. Mana lagi Fatimah? Unsur mineral di kawasan air terjun tersebut. Batu-batu. Dekat batu-batu. Okey. Jawapan yang bagus dia kata. Okey. Saya nak Atika. Kat mana lagi Atika? Agak-agaknya. Dekat dalam tanah yang dalam tanah. Very good, jawapan tu very good. Okey. Okey, bawah tanah dalam air lah. Fahana? Ada lagi tak jawapan dia? Tak tahu. Tak tahu. Saya penatlah saya bawa you all pergi berimajinasi tepi tepi air terjun. Okey. Alah, sebenarnya tepi tu ada orang berkelah. Dekat orang berkelah tu dia bawa air mineral. Lepas tu dia bawa air Milo. Dalam Milo tu lah ada garam mineral. Itu jawapan dia lah. Jadi dia nak kaitkan. Jadi hari ni saya nak bawa you all, saya nak bawa satu kelas ni, kita nak kaji tentang garam mineral ataupun
mineral dalam makanan. Saya bukan tanya mineral tu dalam air kolam tu ke, air sungai terjun tu ke. Saya tak tanya dalam batu tu ada mineral ke, dalam tanah ada mineral. Tapi saya nak tanya yang ada dalam makanan, sebab kita kan belajar tajuk makanan. Dalam air Milo lah, tepi tu dia bawa air Milo. Saya fikir sikit, jadi cikgu tu bawa macam tu sebab dia bawa berimajinasi, tapi cara dia memang lawak lah kan. Okey, jadi kita akan tengok garam mineral sebenarnya berada di mana. Sebenarnya banyak unsur mineral tu bukan saja dalam air Milo tu sebab diperkayakan dengan mineral. Apa dia bahan makanan dari mineral. Okay, jadinya dia pun bawa student macam tu. Okay, so itu imajinasinya lah. Okay, so that is only strategi. Tapi bila cerita-ceritanya tu menarik minat pelajar lah, jadi pelajar tak boring. Instead of tengok video analisis apa yang ada dalam video tu, lepas tu kita bincang. Boring lah you all, kan? Okay, alright. So kita pergi to next one. Mana saya tadi datang? Ni dah. Okay, lepas tu strategi lain kita buat analogi untuk menunjukkan persamaan perkara yang akan dipelajari dengan situasi. Ini samalah macam Pak buat saya tadi, lepas tu saya buat tentang susun atau pola tadi, analogi. Okay, lepas tu tayangan video dan gambar ni biasalah you all buat kan, tapi boleh tak, bukannya tak boleh buat tayangan video ataupun gambar, tapi kena kreatif lah what is activity. Lepas tu apa yang perlu student analisis macam tu kan. Untuk tayangan video ni mungkin kita boleh stopkan di mana-mana untuk student tengok dan student jawab, student analisis. Untuk stop tu mungkin dalam YouTube boleh kita arahkan di stop tak pada mana-mana? Boleh Lepas tu keluar soalan, boleh tak? Tak boleh. Okey, dalam apa yang selalu saya guna tu? Apps yang selalu saya guna tu apa? Saya dah lupa. Allah Akbar. Nearpod. Nearpod boleh. Dalam Nearpod kita boleh stop ke mana-mana dan kita keluarkan soalan. Apa yang nampaklah gambar ni. Lepas tu diteruskan video. Dalam Nearpod boleh. Alright, lepas tu nombor 6 strategi yang kita boleh buat, beri fakta sejarah berkaitan dengan pelajaran yang dipelajari. Ini boleh menimbulkan penghargaan terhadap perkembangan ilmu dan juga tokoh lah. Okey, ini mungkin berkaitan dengan subjek sejarah ke, ataupun you belajar tentang fashion sejarah fashion, dan kita boleh tentang misalnya Versace, apa lagi, tentang sejarah-sejarah dunia. Mungkin Cik Lin cerita kot ada tentang sejarah-sejarah dunia kan, sejarah fashion dunia. Dia seronok kalau baca sebenarnya tentang cerita tentang sejarah fashion, macam-macam yang belajar. Ataupun dalam kosmetologi pun ada kan sejarah henna, sejarah apa lagi, banyaklah kan, sejarah sulikan. Kita belajar perkara-perkara tu kalau kita baca, kita explore, seronok. Jadi kita kena expose pada pelajar. Okay. Alright, ini saya nak tekankan tentang what should we, dia kenapa kita perlu libatkan pelajar. Sebabnya kalau kita nak pelajar kita lebih menguasai sesuatu ilmu itu, lecture is the least cara yang paling inilah maknanya buat kaedah yang paling lemah lah untuk kita memahamkan pelajar. Jadi kalau kita bagi bahan pada pelajar reading, pelajar misalnya you all tengok reading ni kan, baca saya punya PowerPoint lebih bagus berbanding dengan saya tak ada PowerPoint, saya cakap. Okay? Tapi kalau saya cakap lepas tu disulami dengan PowerPoint ni, at the same time you baca, you lebih ingat. Okay? Lepas tu kalau ada audio visual ni adalah yang bergerak, video, video yang saya tunjukkan, sebab pelajar akan lebih ingat perkara yang dia tengok di YouTube ke ataupun video-video pendek rather than pesyarahan cakap. Dia lebih capture. Sebab mungkin dalam video tersebut ada cerita, ada gambar rather than apa yang kalau pensyarah ajar kuliah dia tak ada gambar, dia ada cuma kalau ada paparan dia reading dia dapat lah, tapi ada visual ni ada pergerakan, ada gambar semua.
Okay, demonstration ini pelajar akan kuasai 30%. Okay, maknanya kalau dia selalunya demonstration ni amali lah kan. Okay, contohnya macam pagi tadi saya teori tajuk tentang asas solidkan, asas solidkan sebab minggu ni dia orang akan buat solidkan kening. So dalam pengajaran tu juga masa saya tunjukkan lukisan yang kita nak mula dekat mana, lukisan kita nak bentukkan kening, kita kena titik mula, titik titik puncak dan titik hujung kan. So saya demokan teruslah masa dalam tu. Okay, jadi memang ada video. Lepas tu at the same time saya demo juga. Jadi masa dalam amali dia akan lebih ingat lah. Saya demo lagi sekali. Okay. Okay, itu demonstration So, dia tengok secara live. Okay, discussion ni 50%. It can be the minimum is 50%, the most is mungkin sampai 70% kalau dia buat discussion kawan dia. So kaedah yang boleh kita guna ialah macam think pair share, lepas tu kita boleh buat so puzzle, kita boleh buat macam-macam lah nanti kita belajar dengan strategi, okay. Lepas tu practice doing, dia practice, okay ini macam dia apa orang kata dia practice maknanya dia buat latihan lah, maknanya dia practice doing. Kalau nak katakan induksi set ni, dia nak faham induksi set tu, dia practice. Mungkin selepas ni saya akan ajar dia punya teknik ataupun step dalam buat induksi set. So dia practice lah, dia cuba practice dalam lepas kuliah saya. Okay, macam mana mula-mula kita nak mulakan, lepas tu step yang kedua, step yang ketiga, step 4. Jadi dia faham dia punya proses by practice doing it. Okay, jadi dia faham the step tu. Okay, dan paling bagus kalau dia boleh ajar. Okay, lepas tu misalnya Ayu dia dah practice 4 step dalam induksi set tu, dia dah kuasai, dia dah faham the proses tu. Lepas tu dia akan ajar Inshi. Jadi dia sebab dia dah tahu, bila dia ajar orang tu jadi dia akan 2 kali tahu. Okay, jadi dia akan faham. Maknanya dia akan mengetahuinya. Nak tak nak dia akan tahu. Okay. Okay, so kita tengok apakah langkah dalam induksi set. Okay, yang pertama kita mesti bagi interest approach. Approach tadilah yang kita cerita tadi, apa strategi kita boleh bagi kita boleh bagi teka-teki, kita boleh buat imajinasi, kita boleh tunjuk video, kita boleh berlakon, kita boleh menyanyi, semua tu lah. Okay, apa dia punya strategi yang kita gunakan. Alright, lepas tu konteks. Okay, so kita kaitkan apa dalam konteks induksi set tu yang berkait dengan tajuk yang kita nak ajar. So dia kena ada jambatan. Kadang-kadang pelajar ni dia buat induksi set tiba-tiba jadi tajuk saya hari ni ialah dia macam tak ada kaitan. Bila tak ada kaitan tak ada markah lah. Sebab yang di induksi setkan tu ada konten tapi dia tak boleh nak menyambungkan. Kan? Tiba-tiba dia kata hari ni saya nak ajar tentang rawatan asas muka. Okay, jadi kena ada ayat penyambung. Okay, awak nampak tadi kan awak tengok muka dia tu berlopak-lopak ni macam ni. Sebab apa? Sebab dia tak pandai jaga muka. Okay, jadi macam mana kita nak dapat muka yang glowing, yang cantik, yang tak ada acne. Jadi apa yang kita akan belajar ini, macam mana kita nak supaya perkara tak berlaku. Jadi kita akan belajar tentang rawatan asas muka supaya muka kita jadi glow, tak jadi macam gambar. Jadi nampak tak kita kaitkan dengan tajuk tu. Kena ada jambatan di situ. Wajib. Okay. Lepas kita buat jambatan, kita perlu buat Advanced Organizer, AO. Okay. Dalam PowerPoint saya tadi ada AO. Anybody can spot di mana AO saya? PowerPoint yang mana? Awal sekali. Yang mana? Lepas saya bagi induksi set saya tentang
tentang pensyarah saya punya tu, ini adalah AO saya. Ini dia. Saya punya advanced organizer. Okay, advanced organizer ni adalah objektif sebenarnya. Pelajar boleh menghuraikan maksud seindaksi. Pelajar boleh menganalisis ciri-ciri. Okay, so this is, okay, masa kita nak terangkan ni, okay, kita tajuklah, kita kata okay, ini adalah perkara-perkara yang kita nak akan belajar hari ni. Maksud, ciri, tujuan, langkah dan juga strategi. Okay, so the end of the class, awak akan boleh huraikan kepada saya maksud seindaksi. Okay, awak juga boleh menganalisis ciri-ciri. Sebenarnya ada 5 ciri. Okay, tujuan. Okay, dah tahu maksud, dah tahu ciri, sebenarnya awak boleh menghuraikan. Okay, tujuan kita buat industri set. Kemudian kita tengok langkah. Okay, langkah pun nanti awak boleh kaitkan dengan apa yang saya buat di awal pengajaran saya tadi. Dan strategi ni kita boleh analisis sama-sama lah. Adakah dia sesuai ke, tak sesuai ke, kita tengok kesesuaian ikut tajuk. Okay, jadinya kita perlu keluarkan apa yang subtopik bagi tajuk tersebut. Kenapa kita perlu keluarkan advanced organizer ini? Anybody knows? Aisyah, boleh fikirkan Aisyah? Merancang. Satu merancang. Okay. Aisyah? Lagi tersusun. Okay. Fana? Kenapa kita keluarkan industri set? Kita keluarkan advanced organizer ni? Pak kata merancang tadi, lepas tu siapa tadi kata tersusun? Aisyah kata tersusun. Fana agak apa? Tak dengar suara Fana. Fana tulis dekat chat. Oh, pengajaran mencapai objektif. Okey. Okey, betul semua tu. Ada satu lagi. Supaya pelajar tahu hari ni belajar apa. Yes, betul. Pelajar tahu hari ni nak belajar apa. Jadi kita kalau kita sebelum sekarang kita buat RPH kan, kita dah tahu tajuk-tajuk yang kita nak ajar. Okey, jadi kita perlu keluarkan tajuk itu, kita perlu paparkan somewhere supaya pelajar boleh berfikir macam mana kita berfikir. Pelajar nampak apa yang kita nak ajar, jadi pelajar nampak apa yang dia akan belajar. So kita boleh susunkan pemikiran mereka supaya mereka lebih clear. Okay. Dan kalau saya lah, saya akan suruh pelajar ni buat juga mind map ni dalam buku dia. Okay. Okay, sambil cikgu mengajar ni, buat mind map macam cikgu buat ni. Okay. Sambil cikgu mengajar sekejap lagi, poin-poin penting tulis kat bawah ni. Nampak tak? Nampak tak? Okay. Poin-poin penting tulis kat tepi ni. So di end of the class, dia dah ada nota dia sendiri. So dia nak belajar pun senang. Dia nak belajar, okay, misalnya besok ke lusa nak ujian, dia tengok ni pun dia boleh visualize. Kalau macam jenis saya dulu, saya jenis visualize punya orang. Saya lebih senang belajar menggunakan peta minda. Saya punya tahap visualize saya, kalau saya menjawab soalan periksa tu, saya boleh ingat dekat mana ayat tu berada. Saya boleh capture. Dulu masa zaman sekolah-sekolah lah, form 1, form 2, form 3, form 4, form 5 kan. Tapi sekarang memang tak ingat dah. Nak hafal ayat Quran pun susah. Dah hitam dah kepala ni kan. Tapi masa saya sekolah tu saya boleh capture. Okay. Saya boleh bayangkan balik sebab saya punya cara pembelajaran saya ialah visual. Okay. So one of the, dan kebanyakan pelajar, cara pembelajaran dia adalah secara visual. So this is the best teknik untuk kita nak belajar, kita nak bagi pelajar kita lebih mengingat apa yang kita belajar. So di end of the class, tak payahlah cikgu suruh buat nota, dah ada nota. Okay, so menyenangkan kerja you dan menyenangkan kerja pelajar. Right? So kita back to the, okay, sampai sini ada soalan tak? Clear tak? Yeah? Yeah. Yeah. Jadinya, okay, ini dia punya langkah dia.
interest approach, lepas tu kena ada jabatan konteks dia dengan apa kaitan dengan tajuk dan advanced organizer. Okey, satu lagi perkara yang saya rasa perlu ditekankan, kita kena stress pada pelajar kenapa penting tajuk tersebut. Okay, kenapa penting tajuk tersebut. Contoh yang saya boleh bagi macam Izzah punya cerita tadi kan. Okey, Izzah cerita, lepas tu Izzah kata bila kita tengok masalah yang cikgu hadapi tadi, okey sebenarnya kita perlu tahu mengurus bila ada gumpalan pada mesin jahit tu, kita perlu tahu macam mana kita nak overcome the problem. Jadi tajuk hari ni adalah bagaimana kita nak tahu nak baiki mesin tu, bukan nak baikilah, nak supaya ada masalahnya tu kita tahu macam mana kita nak buat. Kalau masalah ni macam mana kita nak buat. Jadi hari ni sebenarnya kita nak belajar tentang apa. Jangan tanya kita nak belajar tentang apa pada pelajar. Memang dia tak tahu. Hari ni kita akan belajar tentang pengurusan mesin jahit. Jangan sesekali tanya agak-agak apa yang kita nak belajar. No. They will never know. Okay. Awak boleh teka sebabnya awak memang dah belajar. Okay. Dia orang takkan tahu. Okay. Jadi kita akan belajar tentang nak menguruskan mesin jahit. Okey, lepas tu kita buatlah advanced organizer. Okey, mengurus mesin jahit ada ini. Lepas tu kita boleh bawa penggunaan pelajar. Okey. Kalaulah cikgu tak ajar you ataupun cikgu pun tak belajar tentang mengurus mesin jahit, apa jadi dekat cikgu? Kalau cikgu ketepikan mesin jahit, cikgu beli mesin jahit lain. Apa jadi pada duit cikgu? Hilang kan? Habis kan? Okey, kalau misalnya cikgu cikgu tak beli mesin jahit, cikgu cuba keluarkan gumpal tu sendiri. Cikgu cabut semua, cikgu pasang balik. Berlaku lagi. Cikgu emosi tak? Terganggu emosi cikgu. Penting tak kita belajar tajuk ni? Cikgu tak nak hilang duit, cikgu tak nak jadi cikgu ngamuk. Jadi awak nak jadi macam cikgu ke? Jadi kita bawa emosi tersebut. Ataupun macam keselamatan kan? Nak tak awak tengah-tengah jahit, lepas tu dia cucuk je awak, terjahit sekali. Nak tak nak kan lawa kan jadi bekas, kan ada bekas jahit kan lawa. Kalau orang sekarang macam buat tattoo awak mah kan. Kalau awak nak, tak apa, saya tak ajar pun tajuk SOP ni, tak apalah, kita ubah tajuk lain. Kau nak belajar supaya jari awak tak terjahit sekali. Mesti dia nak belajar, so kita bawa macam tu lah, tarik dia orang macam tu. Okay. Kena raise minat dia. Selepas kita bagi advanced organizer, kepentingan tu kena kita timbulkan. Okay. Selalunya dalam home science ni, kepentingannya tentang usahawanan lah. Macam contoh kalau kita, kalau you all belajar buat kek macam ni, saya pernah beli kek, butter cake satu butter cake saya rasa dalam 11 ke 10 harga RM65. Modal ni saya rasa dalam, kalau diguna butter pun modal je dalam tak sampai RM20 kot. You just imagine dia punya modal tu 200%. Awak nak tak? Tahun depan awak boleh gaji. Nak tak belajar buat kek hari ni? Kalau tak nak tak apa, cikgu ajar tajuk lain. Cikgu ajar buat maruku ke, buat apa lagi? Buat kuih koci boleh. Tapi cikgu nak awak jadi orang kaya. Nak tak nak? Mesti dia akan kata nak kan? Right? Okay. Ini apa pula ni? Okay. Oh, advanced organizer. AG pula. Okay. Jadi tujuan kita menggunakan advanced organizer tu macam di awal saya punya slide tadi, tujuan dia untuk mempersembahkan kerangka isi pelajaran yang menunjukkan kaitan isi pelajaran dengan pengetahuan sedia ada. Okey, semasa dan yang akan dipelajari. Kerangka boleh dipersembahkan menggunakan gambar rajah, contohnya peta minda, carta organisasi ataupun carta alih. Tujuannya untuk memberi gambaran awal tentang apa yang akan dipelajari. Okey, ada setengah, kadang-kadang kalau you tengok kuliah saya tak buat advanced organizer, saya tulis je objektif hari tu. Okey. Cuma objektif tu kita kena underline dia punya tajuk dia. Saya rasa kebanyakan pensyarah dia buat dia huraikan objektif kan, betul tak? Okey. Tapi kalau pelajar sekolah, kalau kita huraikan objektif tu, they will never give attention. Rather than kita buat minta lagi, dia orang akan nampak dan kita suruh dia buat nota-nota apa yang kita kuliahkan, okey, apa yang dia orang belajar dalam kelas. Okay, itu kegunaan AO sangat bagus.
Okay. Okay, inilah. Ini yang step yang tu, yang tadi beri situasi, nyatakan ini konteks lah, nyatakan perkara itu perlu ada kaitan isi, lepas tu nyatakan objektif dalam bentuk AO dan nyatakan kepentingan tajuk. Inilah langkah-langkah, dia ada 4 lah. So you have to have these 4 elements untuk mendapatkan 10/10 untuk induksi set besok. Okay. You have to have these 4 elements. Kalau tak ada satu, saya punya jawapan ialah repeat. You have to repeat sampai awak ada 4 elemen ni. Bukan saya nak mendera, tapi saya nak make sure student saya buat yang terbaik. Itu saya punya objektif saya. Ni faham ya? Kena ada situation, sama ada strategi lah. Okay, strategi apa dia guna. Orang kata, itulah macam-macam kita belajar tadi kan. Terteki, imaginasi, tak apa benda semua tu. Itu kena ada. Lepas tu kena ada jambatan kaitkan dengan tajuk. Kena ada objektif yang dibuat dalam bentuk AO. Dan last kali ialah nyatakan apa kepentingan ni, kenapa perlu. Okay. Kepentingan tu kita boleh tanya pelajar ataupun kita sendiri yang create. Macam saya kata kek tu kan, saya kata okay saya beli kek. Jadi cerita kaitkan dengan penting itu, awak nak tak kalau awak dapat satu kek tu RM40, bermodal RM20. Satu hari awak dapat, misalnya satu hari awak masak kek tu, awak masak 8 kek. Kek sekejap je. Dalam sejam nak masak. Okay. Satu kek tu awak untung RM40. Kalau 8, RM320. Kalau tiap-tiap hari awak buat kek, sebelum awak dapat RM9,000. RM9,000. Selebih daripada RM9,000, saya rasa boleh capai RM10,000 sebulan. Gaji cikgu starting pun RM3,000. Cikgu mula-mula mengajar. Awak jual kuih, awak jual kek setahun, boleh keluar Honda sebiji. Boleh tayang kat cikgu. Cikgu pun pakai MyV je. Nampak tak? Nak tak belajar buat kek? Jadi nampak tak kita tarik dia. Penting belajar tajuk tu. Okay. Alright. Okay. So ini adalah perhatian penting kenapa perhatian perhatian murid itu penting sebelum kita nak mulakan pengajaran ataupun kita nak mulakan. Okay. Kenapa macam kita nak, ni lah macam contohnya kalau bayangkan budak sekolah rendah kan, sekolah menengah pun sama lah. Sebelum rehat, sekolah rendah lah selalu saya ingat dulu saya sekolah rendah tengah hari tu rehat tu mesti main kejar-kejar, kan betul? Lepas makan tu berlari ke kawan saya, berlari dengan sini berpeluh-peluh. Lepas tu kalau yang pergi main dekat padang tu lecak-lecak foto. Lepas tu masuk dalam kelas tu dengan muka merah-merah. Lepas tu yang baru lepas makan comot-comot. Agak-agak dia nak fokus tak dalam kelas tu. Cikgu masuk, cikgu tengok seorang-seorang dengan seorang yang buka butang baju, panas cikgu, muka merah berlari. Lepas tu dengan ada baru lepas makan misuk pedas, mulut dah macam merah. You know, jadi masing-masing dengan dunia masing-masing ketika itu masuk kelas. Ataupun kalau misalnya pelajar masuk lab, macam you all lah, macam you all. Tapi pelajar universiti okey sikit lagi. Masuk kelas kuliah saya pukul 8, dengan ada yang tak sarapan, dengan ada apa, kot ada yang tak mandi, lepas tadi ada yang kereta rosak, ada yang jam, ada kena tegur 4 gad. Jadi masing-masing fikiran belum fokus. Jadi penting induksi set ni adalah untuk mendapat fokus perhatian pelajar. Lepas tu guru memulakan pengajaran secara menarik dan sesuai. Lepas tu guru dapat membina kerangka ataupun inilah AO tadi untuk objektif pelajaran. Guru berupaya memberi makna kepada konsep atau prinsip baru. Macam saya punya induksi set tadi kan ada susunan tu. Dia dah memberi bayangan pada pelajar. Susunan yang Tupperware dalam buku tadi, dia dah memberi bayangan pada pelajar induksi set tersebut. Susunan atas pola. Susunan pola atas kain, atas fabric, atas material. Okay, dia dah dapat gambaran awal. Okay. Kemudian guru berupaya membangkitkan minat pelajar. Okay. Kenapa pentingnya pelajar kita perlu ni. Okay.
Okay, guru berupaya meningkatkan pelibatan pelajar, guru berjaya menimbulkan motivasi pelajar, guru menggunakan pelbagai cara untuk motivasi pelajar. Set interaksi harus ringkas dan padat. Tak boleh lebih daripada 7 minit. Biasanya, not more than 7 minutes. Jangan sampai 15 minit. Kalau awak 40 minit, dia punya interaksi set 15 minit. Pengajarannya tinggal 20 minit. Interaksi set dengan pengajarannya sama dia punya masa. Tak boleh lah macam tu. Kita kena nak short and sweet. Okay. Okay. Oh, ini 3-4 minit dia. Okay. Besok. Okay. Saya nak mungkin start daripada malam ni ke ataupun besok. Okay. Malam ni mungkin masing-masing rangkakan. Besok kena praktis dalam grup. Everybody macam, okay, setiap ahli kumpulan, misalnya ada 5 orang, setiap ahli kumpulan tu dia kena guna strategi yang berbeza. Mungkin dalam kumpulan pertama, siapa Ayu, Nishi, Aisyah, Azwa, Izzah. Azwa, Izzah, okay. Jadinya ada 5 strategi. 5 strategi, okay. Dan malam ni kena rangkalah dalam masa saya bagi is 6 hingga 7 minit lah. Tapi nanti bila masa akan datang sebab dia akan sambung cuba pendekkan 3 hingga 4 minit sebab micro teaching nanti yang bila dah semua komponen dia akan jadi 3 hingga 4 minit saja. Tapi saya nak tengok cara you all melaksanakan interaksi set sahaja besok. Okay. Saya boleh bagi 6 minit lah kot, maksimum 6 minit untuk interaksi set. Okay. Right. Jadinya praktis dalam grup, lepas tu besok praktis dulu sendiri, lepas tu besok praktis dalam grup, ahli grup kena komen sebab petang besok 2 grup akan sekali dengan saya, 2 grup. Okay, satu grup tu 2 grup itu akan setengah jam. Setiap 2 grup setengah jam bersama saya. Okay. Dan dalam 5 orang tu, dalam 5 orang tadi saya akan pilih 2 sahaja. Tapi everybody has to prepare. Okay, faham tak? Dan markah 2 orang itu akan diberi sama rata untuk 5 orang. So bila praktis besok, orang lain kena komen sampai setiap ahli itu boleh mengajar. Dapat markah full. Interaksi set. Yes. Supaya semua dapat saya panggil lah siapa pun, semua dapat buat yang bagus. Sebab dia dah praktis dalam grup, dah ditegur dalam grup, dah dibaca dalam grup. Okay? Boleh? Kita nak buat seorang-seorang, saya tak kisah. Kalau nak buat seorang-seorang besok, saya pun tak ada masalah. Tapi saya bagi peluang untuk discuss sama-sama. Sebab bila dah discuss kawan-kawan, awak lebih confident, lebih bersedia. Okay? Memang ada a few cases bila kadang-kadang bila dah present tu, alamak terlupalah pula langkah 4. Memang kena repeat. Kadang-kadang ia panik kan, saya pun pernah berlaku juga. Saya punya pensyarah kaedah lagi garang. Okay. Kadang-kadang alamak terlupa masuk organizer. Okay, saya kata repeat. Masuk balik kumpulan, discuss, buat semula. Okay, but don't worry, siapa yang terpilih besok, untuk kaedah penyoalan, kaedah apa lagi, kesimpulan ke apa, sebab masih buat dalam grup, orang lain lah pula kena. Faham tak? So, dia ada, saya rasa ada 3 kot micro teaching yang akan buat dalam grup. 3, saya rasa 3 ke 4 yang tu. The last one, baru buat individu. 4 ke 4 macam tu lah sebab micro teaching untuk amali pun masih dalam grup. Yang keseluruhan daripada interaksi set, persembahan pengajaran, penilaian sampai penutup semua tu, itu individu. Okay. Tapi untuk interaksi set, penilaian, interaksi set, penyoalan, pelaksanaan pengajaran dan pengajaran amali masih dalam kumpulan. Tapi semua kena ready. Okay, alright. So boleh besok saya akan senaraikan kumpulan 5
ikut yang mana akan buat dulu sebab setiap dua kumpulan akan berada dalam sesi inilah dua kumpulan, 1+2 bersama, mungkin 2 sampai 2,5. Kumpulan 3-4 2,5 sampai pukul 3 macam tu. Boleh? Pagi besok memang kena praktis lah daripada pukul 8 sampai pukul 12, pukul 1 tak kisahlah. Okay, boleh Alright, ya? Nak tanya yang set industri yang untuk esok ni, dia sama, kena tulis dalam APH yang Puan suruh buat tu ke? Yes. Dia tak semestinya apa yang you all bagi minggu lepas, ada yang kumpulan dah bagi, ada kumpulan bagi untuk cek, ada yang belum bagi pun. Dia boleh buat sama ataupun terpulang pada awak lah. Mungkin yang awak buat tu macam tak menarik minat saya lah dengar. So boleh buat yang lain. Okay. Tapi everybody kena start berangan lah, jadi macam saya lah tengok Shirley apa yang menarik minat. Seronok tau berangan. Kita berangan bukannya untuk angan mak jenin, kita berangan untuk kebaikan pelajar kita. Faham tak? Okay. Right. Apa lagi saya punya ni? Lagi satu. Saya mohonlah mana kumpulan yang 5 orang, ada 2 kumpulan 5 orang, boleh tak siapa-siapa volunteer masuk kumpulan PAN 1? Siapa-siapalah. Saya tak nak suruh, saya tak nak paksa, saya tak nak namakan, tapi saya mohonlah salah seorang daripada 2 kumpulan tu yang rasa nak bantu kumpulan PAN Din Nurin, saya mohonlah, pahala besar pahalanya. Kan? Okay, itu je lah. Dah pukul 6 tak solat lagi, jom kita solat. Okay? Baik, saya buat kuliah sampai pukul 6 je, tak apalah. Okay? Baik, saya rasa itu saja untuk hari ni. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Ada 4 orang tu. Puan, saya ada soalan tapi bukan pasal kelas hari ni. Gapo? Saya nak tanya, nanti kita orang balik kan Puan, nanti exam face to face ke online? Online. Tak sure. Sorry. Saya rasa kemungkinan besar online ke. Belum dibincangkan lagi. Besok saya hari Jumaat, besok petang saya ada meeting, hari Jumaat petang saya ada meeting dengan TDA, nanti saya akan tanyakan lah. Saya akan tanyakan sebabnya saya tak pastilah, sebabnya kemungkinan ruang tak cukup ke, belum diputuskan lagi. Saya pun tak pasti. Lepas tu Puan, yang borang intern tu bila last kami kena submit dekat Puan? Before minggu ke-7. Before minggu ke-7. Puan. Tarikhnya bila? Tarikh mula. Dia bermula daripada Isnin, first week of exam tu. First week of exam. Okay. Minggu kedua lah exam, minggu kedua exam. Exam biasanya 3 minggu kan? So minggu kedua exam Isnin. Kalau misalnya awak rasa awak nak start hari Sabtu pun boleh. Tapi dia punya tempoh masa tu mesti 2 minggu, 80 jam kalau tak salah saya. Okay. Alright. Ada soalan lagi? Puan, last. Lepas tu Puan, tempat yang kita nak intern tu mesti berdaftar dengan SSM ya Puan? Ke daftar dengan apa? Syaratnya? Syarat dia mesti berdaftar dengan SSM. Dia tak boleh macam home base, no. Nanti you tak banyak belajar. Dia mesti, kalau kedai makan pun saya tak galakkan. Kalau nak fine dining. Fine dining ataupun bakery. Kalau yang salon, kalau personal muar tu saya tak galakkan. Okay, kecuali muar dia memang ada syarikat ni lah. Syarikat sebab you all sendiri kena apply the knowledge. You all kena buat. You all kena buat. Kalau ikut muar tu you akan tengok buat apa.
You kena ada job. Sebab tujuan intern ialah sebab salah satu objektif, nanti saya akan bagi briefing, salah satu objektif you apply knowledge yang you ada dan you gain a new knowledge. Itu tujuan kita buat intern. Okay. Right. Wan, untuk amali esok, maksudnya tajuk kita bebas lah berdasarkan Curriculum. tak kisah amali ke teori ke tak kisah lah. Besok teori lah cik. Oh teori, okey. Teori saja. Okay, so ada soalan tentang kuliah kita hari ni ke tak faham induksi set tu apa, tak faham lah apa prinsip dia, tak faham lah langkah-langkah dia. Clear tak tentang induksi set? Dapat idea tak? Clear. Dapat idea Mungkin idea saya taklah sebagus macam idea Dr. Abdullah ke, tapi at least mungkin menjadi nilai tambah pada you all lah. So masing-masing ada knowledge masing-masing, so that is knowledge pada saya. Dan sebenarnya you dah ada 2 gabungan ilmu. You know better than me actually, because you have the knowledge cumulative from 2 lecturers. Saya ada 1 je, ni daripada Dr. Abdullah, so you combine, you know much better than me actually. Betul tak? Betul, betul lah tu. Okay. Right, saya rasa itu saja untuk petang ni, dah lewat dah 62 minit dah, okay. So itu saja minggu ni. So take care everybody, kita jumpa esok petang. Saya buat senarai untuk apa ni. Okay, sentiasa passion dan sentiasa bersemangat untuk melaksanakan terbaik bagi diri masing-masing dan markah putra masing-masing. Okay. Okay, saja saya rasa itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.